Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Syafika Adlina binti Bashiran. Rakam talabah 19BS02052. Okey. في هذا اليوم سنقدم لكم التقديم تحت الموضوع التوارق في البنك الإسلامية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nuifah binti Nik Abdullah, nama matrik 19PS020. تعريف بيع التبرع. التبرع في اللغة كلمة بيع التبرع مشتقة من اللغة العربية، يعني الورق. طلب بحث عن الورق. الورق هو نقود مصنوعة من الفضة، ثم تغير معنى بيع التبرع ليصبح أهم، وهو بحث عن النقود سواء كانت من الفضة أو الذهب أو الأوراق. Bermaksud, dari segi bahasa, perkataan bai' tawaruk ni adalah berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud al-warik talaba, iaitu mencari warik. Warik ialah wang yang diperbuat daripada perak. Kemudian dierti bai' tawaruk ni berubah menjadi lebih umum, iaitu mencari wang sama ada wang perak atau wang emas atau wang kertas. التبرع في المصطلحات يشير بيع التبرع إلى معاملة تتضمن مرحلتين من المعاملات. في المرحلة الأول تتضمن المعاملة عملية شراء بالائتمان بين المشتري والبائع الأصلي للأصل. Dari segi istilah, bai' tawaruk merujuk kepada urus niaga muamalah yang melibatkan dua peringkat urus niaga. Pada peringkat pertama, urus niaga tersebut melibatkan pembelian secara kredit antara pembelian dengan penjual asas sesuatu aset. Dan pada peringkat kedua, pembeli kemudian akan menjual aset tersebut, iaitu tunai kepada pembeli ketiga. Secara ringkas, at-tawaruk adalah satu bentuk jual beli yang melibatkan pembelian sesuatu barang secara tangguh dan kemudian barang itu dijual secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada belian yang pertama kepada pihak yang ketiga, di mana pihak ketiga ini bukanlah penjual asal. Disebabkan itu, konsep ini dinamakan at-tawaruk, kerana pelanggan ketika membeli sesuatu barang, ia tidak berniat untuk menggunakannya atau memanfaatkannya, kerana ia bertujuan untuk mendapatkan al-warik, iaitu untuk mendapatkan wang. Okey, seterusnya saya akan sambung pula dengan hukum wa dalil at-tawaruk, iaitu hukum dan dalil yang berkaitan dengan tawaruk. Okey, dia ada dua, iaitu dalil allazi yumakkin at-tawaruk wa dalil la tajiz bai' at-tawaruk. Ya, okey. Kita tengok yang pertama dulu, dalil allazi yumakkin at-tawaruk, iaitu dalil yang membolehkan tawaruk. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang membawa maksud padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, iaitu berniaga, dan mengharamkan riba. Okey, daripada ayat ni dia menjelaskan tentang prinsip utama melakukan transaksi, melakukan jual belilah, bahawa semua jenis jual beli ni adalah diharuskan, melainkan pada beberapa keadaan yang dilarang, antaranya adalah urus niaga riba. Okey, hal ini disebabkan perkataan al-bai' dalam tu membawa maksud untuk semua jenis jual beli. Okey, menurut Al-Qurtubi pula, jual beli dalam ayat ni dia bersifat umum dan dia juga dikhususkan kepada beberapa pengharaman, contohnya macam urus niaga riba, jual beli arak dan juga bangkai. Okey, secara umumnya mereka ni, golongan yang membolehkan tawaruk ni, menganggap tawaruk ni dibolehkan sebab dia merupakan sebahagian daripada kegiatan jual beli. Dia mungkin juga berlaku secara disengaja atau untuk memperoleh wang tunai dengan pengetahuan semua pihak yang terlibat, atau tanpa pengetahuan penjual barangan secara bertangguh tersebut. Okey, yang kedua pula adalah dalil la tajiz bai' tawaruk, iaitu dalil yang tak membolehkan tawaruk. Okey, untuk dalil yang tak membolehkan tawaruk ni saya ambil daripada hadis. Golongan yang menolak tawaruk berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, yang bermaksud jika kamu berjual beli secara ainah dan kamu mula mengambil ekor lembu dan kamu runsing dengan tanaman hingga meninggalkan jihad,
Allah akan menimpakan ke atas kamu kehinaan yang tak dapat dicabut sehinggalah kamu kembali kepada berhukum dengan agama kamu. Okey, daripada hadis ni dia menunjukkan pengharaman bai' al-inah sebab akad ni merupakan faktor turunnya bala Allah ke atas manusia. Dalam perbincangan usul fiqh, jika sesuatu perkara atau perbuatan tu diikuti dengan ancaman dosa, azab atau bala, maka ia akan menunjukkan bahawa perkara tersebut adalah yang dilarang dalam Islam. Okay, hadis ni asalnya diguna untuk nak mencela amalan bai' al-inah, tapi disebabkan tawaruk pun termasuk dalam makna umum bai' al-inah, maka kelompok golongan yang menolak tawaruk ni turut guna hadis ni. Perkataan inah dalam hadis ni dia merangkumi semua jenis bentuk jual beli yang dibentuk bagi tujuan untuk mendapatkan wang tunai. Majoriti fuqaha ni memasukkan tawaruk sebagai satu kontrak yang termasuk dalam kategori bai' al-inah. Okey, seterusnya saya akan sambungkan pula dengan anwa' at-tawaruk. Okey, anwa' tawaruk ni terbahagi kepada 4. Okey, yang pertama, awalan at-tawaruk al-fardi atau tawaruk fiqhi, iaitu tawaruk secara individu. Okey, tawaruk jenis ni dapat ditakrifkan sebagai pembelian komoditi yang diperolehi dan dimiliki oleh penjual dengan cara pembayaran bertangguh, yang mana pembeli akan menjual semula komoditi itu secara tunai kepada pihak lain, iaitu selain daripada penjual asal untuk nak memperolehi tunai. Okey, sanian at-tawaruk al-munazzam, iaitu tawaruk terancang. Okay, tawaruk munazam ni adalah apabila penjual membuat segala aturan untuk mendapatkan tunai bagi mutawarik. Mutawarik ni adalah pihak yang mahukan tunai. Dengan cara mereka ni menjual komoditi kepadanya secara bertangguh, kemudian menjual semula komoditi tersebut bagi pihak mutawarik. Hasil daripada jualan tu akan diberikan kepada mutawarik. Okey, salisan at-tawaruk al-masrafi, iaitu tawaruk dalam perbankan. Okey, tawaruk jenis ni adalah dia dilakukan oleh pihak bank dengan mengikut prosedur yang telah ditetapkan, iaitu komoditi selain emas ataupun perak, al-fiddah wa zihab, daripada pasaran komoditi antarabangsa ataupun pasaran lain dijual kepada mutawarik dengan bayaran secara bertangguh berdasarkan syarat-syarat yang mengikat, sama ada syarat tersebut tu dinyatakan dalam kontrak ataupun difahami secara adatnya. Okay, pihak bank ni dia akan mewakili pihak mutawarik untuk menjual komoditi tersebut kepada pembeli lain untuk mendapatkan tunai. Okey, lepas je dapat bayaran tu, dia akan diberikan kepada pihak mutawarik. Okey, yang last sekali adalah at-tawaruk al-aksi, iaitu tawaruk berbalik. Okey, tawaruk al-aksi ni dia sama je macam tawaruk munazzam, yang mana dalam transaksi ni dia sama macam tawaruk munazzam, tapi dalam transaksi ni pihak bank yang berperanan sebagai pelanggan untuk memerlukan wang tunai. Secara mudahnya, tawaruk ni dia berlaku ketika mana pihak pelanggan ni dia melantik pihak bank sebagai wakilnya untuk membeli komoditi yang terhad, dan pelanggan tersebut pula akan membayar harga kepada pihak bank secara tunai. Pihak bank akan beli komoditi itu daripada pelanggan secara kredit dengan ketetapan keuntungan yang telah dipersetujui bersama. Nama saya Komrunisa binti Abdul Halim, nombor matrik 19BS02057. Seterusnya kita beralih pula kepada arkan tawarruk, iaitu rukun tawarruk. Di sini terdapat 3 rukun. Yang pertama, al-aqidan fi isyaratu ilal ba'i'u wal mushtaraini, iaitu pihak-pihak yang berkontrak yang merujuk kepada penjual dan juga pembeli. Antara syaratnya ialah yang pertama, mempunyai kesempurnaan akal fikiran, iaitu waras, baligh, merdeka serta terhindar daripada muflis. Syarat yang kedua, kerelaan dan ikhtiar, yakni pilihan sendiri antara pihak-pihak berkontrak tanpa dipengaruhi unsur paksaan. Seterusnya, rukun yang kedua ialah sirah ijab wal qabul, iaitu lafaz kontrak sirah yang mengandungi unsur penawaran ijab dan penerimaan qabul.
Antara syarat-syarat ijab dan qabul iaitu dilangsungkan dalam satu tempat sahaja tanpa diselangi dengan perkara lain termasuk tempoh akad yang terlalu lama. Seterusnya, rukun yang ketiga ialah al-ma'qud alaih wa huwa mihwarul aqdi, iaitu barang yang menjadi tumpuan akad. Antara syaratnya ialah barang tersebut mestilah wujud pada masa akad tersebut dan dilaksanakan serta ia haruslah dimiliki oleh penjual. Syurut sihhatit tawarruk an yakuna tawarruk masrafi mabniyun ala aqdi wa hadhihi syuruti wal ma'alim. Tawarruk perbankan mesti berdasarkan kontrak dengan terma dan syarat yang jelas. Seterusnya, an yatimul aqdi bina'an ala sil'ati qabilatil lil bai'. Kontrak tersebut juga hendaklah berdasarkan barang yang boleh dijual. Seterusnya, an yakuna si'ru ma'lumi li jami'il atrafi indal qiyami bi amaliyatit tawarruk. Bahawasanya barang itu haruslah diketahui oleh semua pihak ketika melakukan proses tawarruk dan tidak dibenarkan harganya tidak diketahui dan pelanggan kerana akan menyebabkan pelanggan terkejut dengan harga tersebut. An yakuna mabla'ul fa'idati aw mabla'ul murabahati mudafi ila si'ri sil'ati asasiyati munasibun wala yakuna mubalighun bihi, iaitu bahawa jumlah faedah atau jumlah murabahah yang ditambah pada harga komoditi iaitu barang asas adalah wajar dan tidak berlebihan. Seterusnya, yajibu an yakuna taradi hasili baina tarifaini. Perlu ada persetujuan di antara kedua-dua pihak. Ara'ul ulama fi bai'ut tawarruk. Pandangan ulama terhadap bai'ut tawarruk terbagi kepada dua, iaitu majmu'atu tubarriru bai'ut tawarruk dan majmu'atu allati la tasmuh bai'ut tawarruk. Majmu'atu tubarriru bai'ut tawarruk ini adalah golongan yang membenarkan bai'ut tawarruk, iaitu jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Humam dan pengikutnya. Ulama mazhab Syafi'i mentafsirkan sebagai bentuk jual beli yang mana dijual kembali dengan harga lebih rendah atau tinggi secara tunai ataupun kredit, maka dibolehkan. Manakala Imam Nawawi melarang bai'inah namun bai' tawarruk lebih diutamakan. Seterusnya, Ibnu Humam menyatakan bahawa bai' tawarruk boleh jika penjual tidak mengetahui niat pembeli yang sebenarnya iaitu untuk mendapatkan wang tunai, dan jika terjadi sebaliknya maka hukumnya makruh. Sani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'as berbeza dengan bai'inah. Ia memudahkan dan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Salis, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, iaitu menyatakan jenis pinjaman yang dibolehkan dengan membeli dan membayar secara ansuran kemudian menjualnya kepada orang lain, maka dibolehkan. Seterusnya, al-majmu'atu allati la tasmu bai'ut tawarruk, golongan yang tidak membenarkan bai' tawarruk, iaitu yang pertama Imam Abu Hanifah mengatakan makruh jika melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, Ibnu Taimiyah mengatakan bai' tawarruk dengan bai'inah yang sama namun dibolehkan dengan syarat. Yang pertama, jika seseorang itu kekurangan wang maka dibolehkan. Yang kedua, bahawa jika dia memperoleh wang dengan cara yang diizin seperti dengan cara pinjaman tanpa bunga iaitu al-qard. Yang ketiga, kontrak itu tidak meliputi riba ataupun tidak melibatkan riba. Yang ketiga, Ibnu Al-Qayyim mengatakan ada 3 bahagian dalam transaksi at-tawarruk, maka ketiga-tiga ini adalah makruh. Iaitu pertama, jika seseorang memerlukan wang tunai dan dia terpaksa untuk membeli suatu barang dengan harga tangguh, kemudian menjualnya kembali kepada penjual asalnya, maka transaksi ini dinamakan bai'inah. Kedua, jika dia menjual kepada seseorang selain penjual asal atau pihak ketiga, maka ia dikenali sebagai bai' tawarruk. Yang ketiga, jika dia menjual kepada pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai hubungan dengan pembeli dan penjual, maka ketiga-tiganya termasuk orang mengamal riba. Seterusnya, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan
melarang jenis tawaruk munazzam iaitu tawaruk terancang yang pada realitinya ia mengandungi unsur riba dan dalam kontrak bai' tawaruk yang dilakukan adalah satu helah yang boleh membawa kepada larangan. Aplikasi tawaruk dalam produk pembiayaan peribadi perbankan Islam. Di Malaysia, secara khususnya, produk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam pada ketika ini dibangunkan berdasarkan dua konsep, iaitu bai' inah dan tawaruk. Di samping itu, Bank Islam Malaysia Berhad telah menggunakan konsep tawaruk dalam menawarkan pembiayaan peribadi dan juga pembiayaan perumahan, begitu juga dengan Bank Kerjasama Rakyat. Penawaran produk berteraskan prinsip syariah tawaruk masih lagi di peringkat permulaan bagi bank-bank di Malaysia dan kebanyakan institusi perbankan menawarkan produk pembiayaan berteraskan konsep bai' al-inah. Manakala bagi pembiayaan perumahan, majoriti institusi perbankan mengaplikasikan konsep pembiayaan bai' bithaman ajil dan musyarakah mutanakisah. Seterusnya, kita beralih pula kepada modus operandi. Merujuk gambar rajah iaitu menerangkan modus operandi komoditi murabahah atau tawaruk di dalam produk pembiayaan peribadi yang dilaksanakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Penerangan rajah pertama, pelanggan memohon produk pembiayaan berasaskan konsep tawaruk daripada bank. Yang kedua, bank mendapatkan dokumen transaksi tawaruk daripada pelanggan. Yang ketiga, bank akan membeli komoditi di Bursa Logam London iaitu LME melalui broker pertama. Yang keempat, di bawah kontrak murabahah, bank kemudiannya menjual komoditi itu kepada pelanggan pada harga jualan bank berdasarkan terma pembiayaan tertangguh. Yang kelima, di bawah kontrak wakalah, pelanggan meminta bank menjual komoditi itu di pasaran. Yang keenam, bank bertindak sebagai ejen jualan yang dilantik untuk pelanggan dan menjual komoditi tersebut kepada broker kedua. Yang ketujuh, bank kemudiannya mengkreditkan warik iaitu hasil daripada jualan komoditi ke akaun pelanggan. Akhir sekali, pelanggan membayar jumlah yang harus dibayar iaitu prinsipal dan keuntungan kepada pihak bank melalui kaedah ansuran yang telah dipersetujui. Al-Khatimah. Kesimpulan. Qusara qawli anna tawarruk bai'un wa syira'un yashtariku fihi salasatan aw aksar wa huwa badilu an bai'inah asaral qawl asaral kasiru minal jadali bainal ulama Islam wa khassatan minasy syarqil awsati. Secara kesimpulannya, bai' tawaruk merupakan bentuk jual beli yang melibatkan tiga pihak atau lebih. Ia merupakan alternatif kepada bai' al-inah yang banyak menimbulkan kontroversi dalam kalangan sarjana Islam, terutamanya dari Timur Tengah. Walaupun prinsip tawaruk ini banyak digunakan dalam institusi Islam, namun perbezaan pendapat masih lagi timbul di kalangan ulama dari segi keharusannya. Prinsip bai' tawaruk telah digunakan pakai dalam produk perbankan Islam di Malaysia, antaranya produk pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Penggunaan prinsip tawaruk dalam pembiayaan peribadi di institusi kewangan Islam telah memberi satu persepsi baru kepada pembiayaan Islam di Malaysia yang selama ini banyak dipertikai oleh pihak luar, terutamanya ulama dari Timur Tengah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.